Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Okey, so berjumpa lagi dengan cikgu dalam bab 2. Masih lagi kita berbincangkan berkenaan dengan bab 2, nutrisi dan teknologi makanan. Tapi untuk video kali ini, cikgu akan fokuskan berkenaan dengan 2.3 kita nitrogen. Okey, kita nitrogen ya. Dengar macam susah kan tajuk ni kan? Tapi sebenarnya insya-Allah cikgu akan try mudahkan untuk sama-sama kita faham. Kan belajar ni jangan susah-susah. Tak faham tanya. Okey. So, apa yang kita akan belajar dalam tajuk ni? Pertama, untuk standard kandungan 2.3 kita akan belajar berkenaan dengan kita nitrogen. Apa benda pula kita nitrogen ni? Dan standard pembelajaran kita pada hari ini iaitu 2.3.1 berkomunikasi mengenai kita nitrogen dan kepentingannya. So, kita akan belajar apa itu kita nitrogen, apa benda yang dalam kita nitrogen tu dan apa pentingnya. Okey, tak apa, jangan risau. Jom kita tengok. Okey, kita nitrogen. Okey, so ni gambar ajaran buku teks cikgu ambil. Okey, sebenarnya kita nitrogen ni apa dia? Okey, kita nitrogen adalah kita semula jadi yang mengitarkan unsur nitrogen antara tumbuhan dengan haiwan dan seterusnya di atmosfera, tanah dan air. Okey, cerita macam ni. Bila sebut kitaran, kitaran ni adalah satu pusingan. Ya. Maksudnya apa? Bila sebut pasal kita nitrogen, dia adalah pusingan nitrogen. Bagaimana gas-gas nitrogen dalam udara ni akan diserap ke dalam tanah dan daripada tanah dia akan kembali kepada gas nitrogen. So, benda ni sentiasa berpusing. Itu maksudnya kita. Kita ni adalah benda yang sentiasa berpusing. Okay? Dan secara logiknya, apabila pusingan ini terganggu, maka salah satu komponen sama ada dekat udara ataupun dalam tanah pasti akan terganggu. Jadi, that's why pentingnya untuk kita mengekalkan kita ini. Terutama kita nitrogen. Okay? So, tak apa kalau macam cikgu try bagi kamu faham. Kalau tak faham nanti boleh komen. Ataupun boleh ulang tonton berkali-kali. Kalau tak faham juga boleh komen. Tanya. Okey, jom. Itu pasal kita nitrogen ya. Secara umumnya. Okey. So, walaupun kira-kira 78% komposisi udara terdiri daripada gas nitrogen, tumbuhan tidak dapat menyerap gas nitrogen secara langsung daripada udara. Okay, salah satu komponen yang penting juga adalah nitrogen ya. Dan kalau kita tengok komposisi udara memang banyak nitrogen, 78% adalah gas nitrogen ya. Tapi sebenarnya tumbuhan dia tak dapat nak sedut gas nitrogen macam tu je. Okay, so tumbuhan hanya dapat menyerap nitrogen dalam bentuk ion nitrat daripada tanah melalui akarnya. Macam kita lah. Kita nak makan ayam, tak boleh makan seekor ayam telan macam tu je. Kena potong-potong dulu, kena masak dulu, baru boleh makan. Super juga dengan tumbuhan. Tumbuhan ni, dia tak boleh nak orang kata makan nitrogen macam tu je. Dia kena tukarkan kepada satu bentuk lain yang kita panggil sebagai ion nitrat. Ion nitrat tu daripada tanah diserap melalui akar ke keseluruhan pokok. So, bentuk yang pokok boleh terima adalah ion nitrat. Itu cerita dia. Okay? So, terdapat dua proses dalam kita nitrogen. Yang pertama, proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah. Dan yang kedua, proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah. So, kamu boleh ingat, bila sebut kita tadi, sama ada you nak tambahkan ion nitrat dalam tanah ataupun you nak singkirkan ion nitrat dalam tanah menjadi gas nitrogen semula. So, barulah lengkap cycle tu ataupun kitaran nitrogen itu. Okey, tak apa. Cikgu akan bincangkan satu persatu macam mana proses penambahan dan macam mana proses penyingkiran. Okey, pertama sekali proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah iaitu daripada gas nitrogen menjadi ion nitrat. Macam mana ni? Apa prosesnya? Okey, proses yang pertama adalah tindakan kilat dan letusan gunung berapi. Yang kedua adalah proses pengikatan nitrogen. Dan yang ketiga adalah proses penitritan. Apa benda pula ni? Tak apa. Cikgu akan cover satu persatu. Okey, dengan syarat kita fokus ya. Okey, baik.
Proses penyingkiran ion nitrat pula daripada tanah. Ada 3 proses juga macam mana nak singkirkan ion nitrat daripada tanah. Tadi nak serap ion nitrat ke dalam tanah. Yang ni menyingkirkan ion nitrat, ada 3 juga. Pertama, penyerapan ion nitrat daripada tanah. Yang kedua, proses pendenitritan. Dan yang ketiga, proses melarut resap nitrat ataupun nitrate leaching. Nitrate leaching. So, ada 3 proses yang boleh mengeluarkan ataupun menyingkirkan ion nitrat daripada tanah. Jangan risau, kita akan cover. Nampak macam pening kan? Apa benda pula ni? Okey, jangan risau. Okey, right. Pertama, kita nak pergi dulu kepada proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah. Macam manalah ion nitrat ni boleh bertambah dalam tanah? Okey, proses yang pertama adalah tindakan kilat dan letusan gunung berapi. Sewaktu kilat atau letusan gunung berapi, tenaga haba yang terbebas daripada suhu yang tinggi mengoksidakan nitrogen dalam udara, membentuk gas nitrogen dioksida. Apabila hujan turun, gas nitrogen dioksida akan melarut ke dalam air hujan, membentuk asid nitrik dan turun ke bumi. Asid nitrik akan meresap ke dalam tanah dan bertindak balas dengan mineral untuk membentuk ion nitrat. Okey, senang cerita macam ni. Apabila ada kilat, apabila ada gas nitrogen, confirm kilat dengan apabila ada kilat dan ada letusan gunung berapi. Apabila ada kilat dan letusan gunung berapi, confirm udara akan jadi panas dan ini telah mengoksidakan ataupun erti kata lain menukarkan nitrogen kepada nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida ni dia akan melarut bersama-sama dengan hujan. Dia bercampur dengan air hujan untuk membentuk asid nitrik. So, hujan mestilah turun ke bumi. So, asid nitrik itu turunlah ke bumi. Dan bila turun ke bumi, dia akan meresap ke dalam tanah sebagai asid nitrik. So, asid nitrik ni pula, dia akan adalah proses-proses dia bercampur dengan mineral tu, mineral ni untuk membentuk ion nitrat. So, macam itulah asal daripada kilat. Gas nitrogen tu boleh bertukar kepada ion nitrat. So, salah satu cara macam mana nak tambah ion nitrat adalah tindakan kilat dan letusan gunung berapi. Kalau tak faham, nanti ulang balik part ini. Okey. Cikgu pergi yang part yang kedua, macam mana nak tambah ion nitrat dalam tanah. Proses yang kedua adalah proses pengikatan nitrogen. Bakteria pengikat nitrogen dalam tanah, air atau yang bersimbiosis dengan nodul akar pokok kekacang menukarkan nitrogen daripada udara kepada ion nitrat. Tindakan ini akan menambah kuantiti ion nitrat dalam tanah. Okey, cerita dia macam ni. Ada satu pokok, nama dia pokok kekacang. Dekat akar pokok kekacang tu dia ada nodul. Ataupun dekat dalam tanah, dalam air dekat dalam tanah ni dia ada satu bakteria. Bakteria ni nama dia bakteria pengikat nitrogen. Dia duduk dekat air, dia duduk dekat tanah ataupun dia duduk dekat akar-akar pokok. Bersimbiosis dengan akar-akar pokok kekacang. Bukan semua pokok, tapi pokok kacang khususnya. Okey, so bakteria pengikat nitrogen ni duduklah dekat nodul akar pokok ni dan bakteria ni dia akan menukarkan gas nitrogen ni kepada ion nitrat. Nampak tak berjasanya bakteria ni? Kan dalam bab 1 dah belajar antara fungsi bakteria adalah untuk dalam kitah nitrogen, ya. Okey, ni proses kedua. Nama proses ni adalah proses pengikatan nitrogen oleh siapa? Oleh bakteria pengikat nitrogen. Bakteria ni duduk dekat mana? Bakteria ni duduk dekat air, tanah ataupun duduk bersimbiosis dengan akar pokok kekacang. Okey. Next. Proses yang ketiga adalah proses penitritan. Okey, apa proses penitritan? Apabila haiwan dan tumbuhan mati, bakteria pengurai menukarkan protein haiwan dan protein tumbuhan kepada sebatian amonium melalui proses penguraian. Ya. Kemudian bakteria penitritan menukarkan amonium kepada ion nitrit dan seterusnya ion nitrat. Hasil tindakan bakteria penitritan terhadap sebatian amonium akan menambah ion nitrat ke dalam tanah. Okey, cerita dia macam ni. Pada satu hari, ada pokok ataupun binatang-binatang ternakan ni
lama-lama dia akan matilah. Kan? Semua benda hidup dalam dunia ni akan mati. So, bila mereka ini mati, termasuklah manusia, haiwan ataupun tumbuhan, dia akan mati. Dia akan diuraikan oleh bakteria pengurai. Sebenarnya dalam badan kita ni ada protein, Okey, tumbuhan pun dia ada protein-protein yang kita panggil sebagai protein tumbuhan dan protein haiwan. So bakteria ni bila haiwan dah mati, bila pokok dah mati, bakteria pengurai ni dia akan menukarkan protein-protein tadi, protein haiwan dan tumbuhan, kepada satu bahan yang kita panggil amonium. Okey, bila dah wujudnya amonium ni, ada lagi satu bakteria, nama dia bakteria penitritan. Dia akan tukarkan amonium kepada nitrit, ion nitrit. Dan tidak terhenti di situ, ion nitrit ni akan ditukar kepada ion nitrat oleh bakteria penitritan juga. Bakteria yang sama. So, asalnya daripada protein haiwan dan protein tumbuhan, bila haiwan dan tumbuhan ni mati, dia akan diuraikan menjadi amonium, amonium menjadi ion nitrit menjadi ion nitrat. So ini adalah salah satu cara macam mana ion nitrat boleh bertambah dalam tanah. Okey, so kalau tak faham lagi boleh ulang lagi video cikgu ni. Okey, next kita pergi pula kepada macam mana nak menyingkirkan, mengeluarkan ion nitrat daripada tanah. Tadi macam mana nak serap, sekarang nak singkirkan. Okey. Penyerapan ion nitrat daripada tanah, tumbuhan menyerap ion nitrat daripada tanah untuk memenuhi keperluan nitrogennya. Okey, tumbuhan yang serap. Ion ini digunakan untuk membentuk protein tumbuhan. Apabila haiwan memakan tumbuhan, protein tumbuhan dipindahkan pula kepada haiwan untuk membentuk protein haiwan. Ini merupakan salah satu cara bagaimana ion nitrat disingkirkan daripada tanah. Cerita dia. Tadi kita belajar macam mana ion nitrat dah tambahkan dalam tanah. Dah banyak dah ni ion nitrat ni. Okay, now. Macam mana nak kembalikan semula ke udara? Pertama melalui penyerapan ion nitrat. Oleh siapa? Oleh pokok. So, pokok pun serap ion nitrat tu. Sekarang ion nitrat tu dah ada dalam pokok. Sekarang dia ion nitrat tu dah bertukar menjadi protein tumbuhan. Kemudian lembu ni pula dia makan pula daun-daun ni. Kan macam tak logik kan, lembu kecil daripada pokok kan. Okey. So lembu ni dia makan pokok ni. Lembu pun dapat protein daripada tumbuhan tadi. Asalnya daripada ion nitrat. So benda tu telah keluar daripada tanah. Okey. So itu cara pertama, diserap oleh pokok. Okey, itu cara pertama. Okey, cara yang kedua, macam mana nak menyingkirkan ion nitrat daripada tanah adalah melalui proses pendenitritan. Tadi proses penitritan ni pendenitritan. Okey, terdapat juga bakteria pendenitritan dalam tanah yang menukarkan ion nitrat dalam tanah kepada gas nitrogen. Gas nitrogen ini kemudiannya keluar daripada tanah dan kembali ke dalam udara semula. Proses ini dikenali sebagai proses pendenitritan. Ni simple je. Ion nitrat terus tukar kepada gas nitrogen oleh bakteria pendenitritan. Kalau tadi kita ada bakteria penitritan yang tukarkan amonium tadi kepada ion nitrat dan lastly kepada ion nitrit. Ion nitrit last kali kepada ion nitrat. Tapi bakteria pendenitritan ni dia terbalik. Ditukarkan ion nitrat kepada gas nitrogen, pendenitritan. So ada perkataan de sini, dia terbalik macam tu je lah nak ingatnya. Okey, next. Proses yang ketiga adalah proses melarut resap nitrat ataupun nitrate leaching. Proses melarut resap nitrat adalah proses yang semula jadi, maknanya berlaku tanpa kawalan, semula jadi. Melalui proses ini, ion nitrat dalam tanah melarut dalam air, melarut dalam air, kemudiannya mengalir ke dalam sungai atau air bawah tanah. Proses ini juga menyingkirkan ion nitrat daripada tanah. Okay, this is very straightforward dan simple. Contoh banjir, hujan lebat, ataupun kita siram air sendirilah. Kita siram pokok bunga, siram banyak sangat air kan. So, ion nitrat dalam tu dia akan mengalir keluar. Mengalir ke tempat lain. Okay, mungkin mengalir ke dalam air bawah tanah, mengalir ke dalam sungai, mengalir ke dalam longkang dan sebagainya. Maka ion nitrat tu dah hilang daripada tanah tadi. Maknanya dia dah disingkirkan.
Dan lastly, bakteria yang ada merata-rata ni dia menukarkan kepada gas nitrogen. So benda tu berkaitan. Okey. So itu adalah 3 proses macam mana nak menyingkirkan ion nitrat daripada tanah. Okey. Next kita tengok penting ke kitar nitrogen ni? Macam cikgu cerita tadi, bila sebut kitaran ni satu proses yang berulang-ulang. Andai kata kita mengganggu salah satu elemen daripada kitaran tu, so of course benda lain akan terganggu. Okey. So pentingnya kitar nitrogen ni, pertama dia akan mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam udara. Kan? So jangan ingat gas nitrogen tak guna, pokok yang banyak guna. Yang kedua, mengekalkan kesuburan tanah dan meningkatkan produktiviti hasil tanaman. Sebab pokok dia nakkan ion nitrat. So nak tak nak memang nitrogen kena tukarkan kepada ion nitrat. Secara tak langsung dia akan boleh mengekalkan kesuburan tanah. Okey. Yang ketiga, membantu pembekalan berterusan protein tumbuhan dan protein haiwan. Kita dah belajar tadi, apabila banyak ion nitrat, dia akan diserap oleh pokok dan pokok akan menghasilkan protein tumbuhan. So bila pokok segar, kita tengok ni macam pokok kelapa ni kan. Oh, sedapnya kan. Okey. So bila pokok subur, maknanya maka haiwan-haiwan pun boleh hidup subur. Okey. Dan last sekali, mengurangkan pencemaran alam sekitar melalui proses perebutan dan penguraian sisa tumbuhan dan juga haiwan. Bersyukur kepada Tuhan kerana Tuhan telah menjadikan sesetengah bakteria pengurai, bakteria pendenitritan, bakteria pengikat nitrogen ni semua bukan saja-saja dia ada function tertentu dalam alam. So bersyukur kepada Tuhan sebab adanya mereka-mereka yang kecil-kecil walaupun duduk dalam tanah, jangan ingat tak berguna. So mereka inilah bila ada haiwan mati, bila ada orang mati, bila ada benda-benda mati, bangkai-bangkai, dia akan merepotkan dan seterusnya akan menyuburkan tanah. Okey, so ini adalah antara 4 kepentingan kitar nitrogen dalam kehidupan kita seharian. Okeylah guys, so nampaknya setakat sini saja video cikgu pada kali ini. Kalau tak faham boleh ulang tonton banyak-banyak kali. Macam biasa, kalau suka boleh like, boleh share dengan kawan-kawan. Nanti cikgu akan letak link untuk Google Form untuk sebarang komen ataupun nak tanya apa-apa soalan boleh tulis kat ruang komen. So selamat study. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.